Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang menonton video ini ya. Okey, alhamdulillah kita mulakan dengan betulkan niat belajar lillahi taala. Also, thank you for watching, and those who haven't subscribed, please subscribe. Okay, please share with your friends as well. Mudah-mudahan ramai mendapat ilmu ya. Mudah-mudahan ilmu ini adalah bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Okay, make sure you have to have this book in front of you. And then also kita dah masih lagi dalam bab 6 muka surat 185 ya. 185 iaitu sebatian. Sebelum sebatian kita telah pelajari apakah itu campuran dan teknik-teknik untuk menghasilkannya ya. Sebab campuran adalah campur dua atau lebih bahan dan dia tak melekat secara sebati. Dia adalah secara fizikal. Pisah pun secara fizikal. So hari ini kita lihat sebatian. Telah saya nyatakan sikit dalam kelas yang lepas. Sebatian pun dua atau lebih. Bezanya sebatian ni dia adalah bercampur secara kimia. Jadi sebati dia sebab dia campur secara kimia. Kalau campuran campur saja secara fizikal. Ini secara kimia ya. So bila dia dah tukar bentuk dari sebati menjadi benda baru, okay, dah campur secara kimia, dia akan ada ciri lain, bukan ciri asal dia. Kalau besi pun dah hilang ciri sifat besi dia, dia dah tak berkarat dah. Dia dah boleh tarik oleh magnet dan sebagainya. Sulfur pun hilang ciri dia. Ya, jadi akan jadi benda baru. Okey, contoh benda baru ataupun sebatian ni dalam kehidupan harian kita, contohnya garam, sodium klorida ya, bergabung melekat ya, sodium dengan klorida punya unsur. Kemudian gula, karbon, hidrogen, oksigen, kapur tulis, kalsium, karbon, oksigen. Kemudian marmar, kalsium, karbon, oksigen. Dia melekat dah. Ya, politina, sejenis plastik dan air tulen. Air tulen pun H2O, hidrogen dengan oksigen. Ya, dua jenis unsur yang bergabung, ada nisbah tertentu. Okey, so kita dapati contoh adalah karat adalah contoh tindak balas kimia. So dia campuran ke sebatian. Dia adalah sebatian dan bergabung besi dengan oksigen ya. Okey, so kita sambung muka surat 186. Kita lihat muka surat 186. Bagaimanakah unsur logam dan unsur bukan logam bergabung secara kimia? Macam mana ya? Dan membentuk sebatian. Okey, contoh dia bagi sini logamnya magnesium, aluminium, zinc, besi, kuprum. Ini semua adalah logam ya. Magnesium, aluminium, zinc, besi dan kuprum. Dia bertindak balas dengan oksigen jadi benda lain, jadi logam oksida. Kalau magnesium dengan oksigen, dia hasilnya senang je. Magnesium oksigen tu jadi oksida. So magnesium oksida. Kalau logam di aluminium gabung oksigen, aluminium oksida. Kalau zinc dengan oksigen gabung jadi zinc oksida. Kalau besi dengan oksigen gabung jadi besi oksida. Kalau kuprum gabung dengan oksigen jadi kuprum oksida. Kalau pelambang oksida, kan? Senang je. So terdapat unsur logam yang bertindak balas dengan air juga untuk menghasilkan sebatian. Dan sebatian tu jadi apa? Sebab dia adalah logam dengan air jadi sifat apa? Alkali. Nanti form tu belajar ya, alkali. Asid macam mana, alkali macam mana. Dan dia akan bertindak balas menghasilkan gas apa? Gas hidrogen ya. So unsur-unsur tersebut disebut sebagai logam alkali. So contoh logam alkali okey adalah ium-ium ni, lithium, natrium, kalium ya. Lithium dengan air jadi lithium hidroksida tambah gas hidrogen. Okey, hidroksida tu ialah alkali tau. Remember that, form tu belajar lagi. Apa-apa hidroksida adalah alkali. Natrium tambah air jadi natrium hidroksida tambah gas hidrogen. Kalium tambah air, dia akan jadi kalium hidroksida tambah gas hidrogen. So serbuk besi dan serbuk sulfur pula, kalau dia bergabung, okey, sebut nama dua-dua tu sekali, besi sulfur, tapi sulfur jadi sulfida ya. Kalau dia bergabung secara apa? Secara sebatian. Kalau campuran tak. Kalau campuran masih lagi besi sulfur, letak magnet dekat, besi pergi melekat, sulfur tinggal kat bawah. Boleh asingkan. Tapi kalau dah dipanaskan, dia jadi bahan baru which is sebatian, nama dia besi sulfida.
Okey, kita lihat aktiviti 6.11. Disuruh jalankan aktiviti ini, pemanasan logam dan bukan logam untuk menghasilkan sebatian. So sini dia suruh buat serbuk besi dan serbuk sulfur, ya. Dan yang lain tu bahan dan raja, so baca yourself. Lihat raja 6.28. Dia ada kaki tripod, dia letakkan dalam mangkuk pijar tu apa? Okey, serbuk sulfur tambah serbuk besi. So dia kena ada alas, ya, alas, kemudian tutupkan mangkuk tersebut, panaskan. Perhatikan catatan tu, dia kata apa? Mesti buat dalam kebuk wasap, sebab dia punya gas tu adalah harmful to you, adalah tak baik, tak sesuai untuk masuk dalam nafas kita, ya. So kita buat kebuk wasap. Yang belakang makmal kimia tu, yang masukkan tangan je dalam cermin tu, kita nampaklah apa yang kita buat. Okay, so page 187 kita lihat dia suruh masukkan satu spatula je, sikit je, serbuk sulfur, dan satu spatula lagi serbuk besi, kecil je, sikit je, dalam mangkuk pijar. Kacau dulu, okey, kacau sehingga sebati, baru kemudian catatkan warna dia. Mesti nampak kuning-kuning sikit, dan warna logam-logam sikit, ya. Okey, timbang campuran tersebut, catatkan jisim awal campuran. Okey, panaskan campuran sehingga campuran itu bertukar warna. Daripada yang kilat-kilat serbuk besi dengan kuning-kuning itu, dia tukar jadi warna hitam. Dia buat raja 6.28 kat mana tu? Macam gambar 6.28 tu lah. Okey, sejukkan. Okey, after sejukkan, timbang dan catatkan jisim akhir bahan tersebut. So soalan-soalannya, if you do this experiment, you can easily answer all this. Ataupun if your teacher tak trust awak buat, dia buat dalam makmal kat kebuk WhatsApp tu, tengok je lah. Kalau ramai sangat satu tu, dia kena buat banyak group lah, dua kali ataupun lebih, terpulang pandai cikgu nak suruh awak faham apa awak buat, ya. Okey, so soalan, apakah warna campuran tersebut apabila dipanaskan? Dah sebut banyak kali tadi, jadi hitam, ya. Okey, kemudian tulis satu persamaan kimia dalam bentuk perkataan bagi tindak balas yang berlaku. Sama dengan yang mana? Sama yang page 186 tu, yang besi tambah sulfur tu. Besi tambah sulfur, arrow jadi apa? Besi sulfida, ya. Okey, 3. Apakah hasil yang terbentuk pada aktiviti ini? Besi sulfida lah. Sebatian besi sulfida. 4. Adakah jisim sebelum pemanasan dan selepas pemanasan berubah? Sama ke lain? Tentu berubah, ya. Patut buat eksperimen ni. Selepas menjalankan aktiviti 6.11, anda dapat melihat bahawa logam dan bukan logam membentuk sebatian apabila dipanaskan bersama. Dan jisim campuran sebelum dan selepas dipanaskan adalah sama dan tidak berubah. Okey, fenomena ini sentiasa berlaku dalam kehidupan harian kita. Semua garam mineral yang dijumpai di bumi wujud dalam bentuk sebatian akibat daripada tindak balas kimia yang berlaku, kecuali emas, perak dan platinum. 3 ni, ya, emas, perak dan platinum. That means jawapan kepada soalan 4 tadi, saya dah tersilap sebut kot tadi, ya. Saya kata macam dia berubah. Kalau kita tengok dalam nota di sini, dia kata yang tadi dia kata logam dan bukan logam membentuk sebatian apabila dipanaskan bersama, dan jisim campuran sebelum dan selepas dipanaskan adalah sama, tak berubah, ya. Sorry, saya tersasul sikit ataupun salah fakta situ, ya. Okey, kaedah pengasingan sebatian. Dah campuran, dah tahu macam mana nak asingkan. Kita ada beberapa kaedah telah diberikan. Salah satu yang kromatografi, penurasan, okey, penyulingan, kemudian apa lagi? Guna magnet. Apa saya tertinggal? Pengenapan, okey, pengapungan, ya. So banyak, ya. Sekarang kita lihat kaedah pengasingan sebatian, benda yang dah melekat secara kimia, ya. Okey, sebab dicampur secara kimia, bukan secara fizikal, pisah pun secara kimia juga. Okey, sebatian tidak dapat diasingkan melalui kaedah fizikal seperti campuran, kerana unsur-unsur dalam sebatian telah digabungkan secara kimia, dah melekat dah. Oleh itu, sebatian hanya boleh diasingkan menggunakan kaedah kimia melalui proses elektrolisis. Ya, dan elektrolisis ni kita gunakan bateri. Kalau contohnya raja 6.29, ya, cara kimia juga, ya. Apakah proses elektrolisis? Tengok yang kuning tu, kena ingat, ya, pada elektrolisis form 2 nanti belajar lagi tentang air punya pecahkan dia punya unsur, ya, hidrogen, oksigen tu. So elektrolisis adalah proses penguraian
That means dia nak pecahkan secara kimia, tak nampak oleh mata kita yang melekat secara kimia tu. Tapi dah pecah dia baru nampak ataupun nampak hasil. Ya, sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik. Dia guna arus elektrik mengalir melalui, ya. Okey, mari kita lihat cara oksigen dan hidrogen diasingkan daripada sebatian air melalui proses electrolysis, ya, rajah 6.29. Lihat dulu dia punya rajah, baru kita lihat dia punya nota belah kiri. Kita pastikan ada dua test tube yang terbalik, satu nanti akan diisi oksigen, satu diisi hidrogen. Mula-mula penuh sampai atas air tau. Make sure penuh dulu. Kemudian terbalikkan dan kita letakkan rod anode dan rod cathode. Satu anode, satu cathode. Dan kita sambungkan dengan bateri. Air yang kita masukkan tadi mesti campur sedikit asid sulfurik cair supaya supaya air itu menjadi konduktor elektrik lebih baik. Kalau tidak memang konduktor elektrik juga, tapi dia agak lemah. Letakkan asid dia menjadi lebih baik. Okey, kita lihat dalam nota belah kiri tu, air terdiri daripada gabungan unsur hidrogen dan oksigen secara kimia. Dia melekat. Hidrogen dan oksigen itu melekat. Okey, oleh itu untuk menghasilkan unsur hidrogen dan unsur oksigen dalam air perlu melalui proses elektrolisis. So, daripada rajah 6.29 tu, mula-mula saya kata test tube tu penuh air tu, sampai atas. Tak ada lagi gas oksigen hidrogen kalau tak pasang switch. Okey, apabila dipasang switch, rajah 6.29 itu menunjukkan cara elektrolisis jalankan secara ringkas. Melalui proses ini, gas hidrogen terhasil di belah elektrod negatif. Belah bateri yang negatif, ya. Cathode. Okey, dan gas oksigen pula terhasil di elektrik positif, nama dia anode. Nanti daripada test tube yang penuh tu, dua-dua kan makin turun oksigen tu, tapi hidrogen lagi banyak turun. Separuh daripada hidrogen adalah oksigen. Ketinggian dia punya dalam gas dalam test tube tu, ya. Okey, page 188. Perubahan fizik dan perubahan kimia, kita dapati bahan-bahan sentiasa mengalami perubahan. There's nothing stagnant, nothing yang permanent and stable kat dunia ni. Allah buat memang berubah-ubah semua benda. Kalau hidup pun boleh mati. Ya, kalau muda boleh tua, kalau baby boleh besar. Okey, so semua benda yang tu yang benda hidup. Pokok pun kecil aja besar, binatang pun daripada baby aja besar. Tapi benda-benda yang tak hidup pun tak ada apa yang stable. Dunia ini fana. Sementara saja untuk kita lalui sebagai ladang akhirat, ya. Kita ladang untuk beramal untuk kehidupan akhirat kita. Okey, so bahan-bahan sentiasa mengalami perubahan, semua benda kat dunia ni, ya. Perubahan tersebut dapat dikelaskan kepada dua jenis, iaitu perubahan fizik atau perubahan kimia. Ini benda yang tak hidup lah. Kita perubahan biologi kan. Okey, apakah maksud perubahan fizik dan perubahan kimia? Kita dapati perbezaan antara perubahan fizik dan kimia. Belah kiri fizik, okey, perubahan fizik tidak menghasilkan bahan baru. Fizik tu campur, yang campuran tadi. Dia tak jadi benda baru, dia campur je. Dia tetap jati diri dia. Ya, dia tak berubah. Contoh peleburan ais. Ais tu air tu H2O. Dia jadi bila sejuk sangat dia tukar bentuk pepejal, tapi dia masih H2O. Bila dia cair, H2O juga. Bila dia gas pun H2O. Okey, so peleburan ais, pembekuan air, kondensasi dia, okey, dan penyediaan air semua tetap H2O. Okey, nak pecahkan dia kena guna apa tadi? Guna bateri secara kimia, ya. Okey, itu sebab air itu sendiri adalah sebatian. Tapi kita dapati proses tu fizikal. Nak berlebur, nak membeku, nak kondensasi, nak mendidih, fizikal. Tapi air tetap air. Bagaimanapun perubahan kimia membentuk bahan baru yang berbeza daripada bahan-bahan asalnya. Kalau air tadi, hidrogen apa? Gas kan? Oksigen pun gas. Kalau gabung jadi jadi cecair, benda baru. Okey, contoh pengaratan besi. Mula-mula besi tu kilat je. Kena oksigen melekat jadi besi oksida, dia jadi karat. Dah benda baru dah. Fotosintesis. Dia ambil karbon dioksida dalam udara, dia ambil air daripada akar, dia gabung-gabung jadi CHO. Jadi benda baru, makanan. Perebutan daun. Daun dalam bentuk CHO tu bila dia mereput, dia pecah-pecah balik jadi karbon, hidrogen, oksigen. Jadi balik baja. Respirasi sel.
Mula oksigen bergabung dengan bahan-bahan makanan dalam badan kita, terjadi gas yang dibuangkan karbon dioksida dan tambah tenaga lah. Okey, bolehkah anda membandingkan dan membezakan perubahan fizik dengan perubahan kimia yang berlaku dalam pembentukan sebatian? Okey, so kita katakan kita ambil yang tengah-tengah tu, yang peach color tu, perubahan fizik, perubahan kimia berlaku kepada jirim, semua jirim ya. Okey, kemudian perubahan fizik, perubahan kimia berlakunya perubahan tenaga berlaku. Kejap. Nak bandingkan dengan fizik dan kimia. Okey, kalau kita lihat dulu perubahan fizik ya. Kita ambil yang pink tu, peach tu saya terang kemudian lah kalau perlu. Kita ambil yang kuning belah kiri dulu. Tidak membentuk bahan baru, itu adalah campuran, perubahan fizik. Sifat bahan dan hasil dia sama, itu adalah perubahan fizik, campuran. Komposisi kimia bahan dan hasil sama, itu adalah campuran, perubahan fizik. Memerlukan tenaga yang sedikit, tenaga yang luar pula kan. Macam campurkan serbuk besi dengan sulfur tadi, tenaga awak, bukannya dalam tu sendiri. Bukan dia menyebabkan dalam dia. So perubahan fizik. Kita ambil lihat kuning belah kanan pula, perubahan kimia. Ini adalah untuk sebatian membentuk bahan baru, macam besi tambah sulfur jadi besi sulfida. Sifat bahan dan hasil berbeza, asal-asal lain dah jadi baru, sebatian sulfida berbeza. Komposisi kimia bahan dan hasil berbeza. Okey, dan memerlukan tenaga yang banyak lah. Kena panaskan api tadi. Kalau tadi fizikal kita senang je. Okey, itu adalah kedua-dua perubahan fizik kimia dan dua-dua berlaku kepada semua jirim. Okey, dua-dua mengalami perubahan tenaga, tapi yang perubahan fizik sikit je, yang luaran punya tenaga, bukan dalaman tu. Kalau perubahan kimia dia bagi tenaga banyak, dalam tu pun berubah langsung. Okey, so kita lihat perbezaan antara campuran dengan sebatian. Setelah kita mempelajari campuran tadi, campuran fizikal ya, fizikal dan tak berubah, sebatian dia secara kimia ada berubah. Dapatkah anda membezakan campuran dengan sebatian? So lihat jadual 6.2, perbezaan antara campuran dengan sebatian. Kalau kita lihat pembentukan bahan baru, campuran tak jadi bahan baru, benda sama je, cuma terpaksa duduk sama-sama dalam satu kawasan. Okey, dalam satu bekas ke, dalam apa ke. Okey, kemudian sebatian, kalau kita letak satu tempat sebab dia panas kan, jadi benda baru. Ya. Ikatan kimia terbentuk. Senang ambil contoh besi sebut sulfur tadi. Dia tak melekat. Tiada, dalam campuran tu tiada ikatan kimia. Tapi kalau dah dipanaskan jadi sebatian, ya, dia melekat. Okey, letakkan magnet dekat dengan besi sulfida, dia tak mahu terkeluar dia punya besi. Kaedah untuk pengasingan kalau campuran kita tahu dah, fizikal, sebatian, kimia. Kita dapati sifat bahan baru berbanding sifat asal. Kalau campuran tak ada berubah, dia tak berubah ya. Tapi kalau sebatian dia ada perbezaan. Okey, aktiviti 6.12, tujuan membuat persembahan multimedia. Tak apalah, tu kita buat sendirilah ya. Awak buat sendirilah sebab dia secara kumpulan ya. Okey, praktis formative 6.3, berikan definisi sebatian. Ada kat depan tadi ya. Apa tadi? Cari baliklah, tulis balik supaya awak ingat. Saya terangkan. Okey, tulis balik. Tak faham pula. Tengok balik video ni, patah balik. Senang je. Video ni tak lama pun. Sometimes terlebih sikit pun 30 minutes. Sometimes tak sampai pun 30 minutes ya. Okey, nombor 2, senaraikan lagipun before saya sambung. Lagipun sometimes untuk yang zaman dahulu punya senang nak belajar. Tolak tolak balik dia punya tu. Dia punya masa dia untuk tengok minit yang keberapa yang diterangkan tersebatian. Senang je. Zaman saya tu dah tak, kau tak dengar dalam kelas, balik baca, kau tak faham, tak boleh dah lah. The best is jumpa cikgu, tanya balik. Kalau kena cikgu yang sabar. You can expect semua mesti sama ya. Walaupun cikgu sampai ada yang tak sabar, dia rasa macam apa tak faham-faham ni. Dia susah nak faham, so mungkin dia bijak. Kalau dia sendiri dulu pun struggle belajar, dia akan rasa ataupun dia macam jenis yang sabar ya, dia boleh terima kita tak faham. Ataupun zaman dulu dia susah nak faham, dia ambil perlu usaha lebih nak faham, dia akan faham, awak usaha lebih nak faham. Okey, tak payah malulah dalam nak mempelajari ilmu. Tapi banyaklah hurdles. Tak boleh nafikan. Kadang ada cikgu yang
tak layan. Nak buat macam mana? Tapi you have alternative zaman sekarang. Tengok kat video-video. Kalau yang lepas tak faham, you can search my video daripada awal bab ni. Sekarang page 189, saya dah cover most of it. Cuma awal-awal saya tak cover soalan-soalan tu sebab saya start agak lambat. Ada glitch sikit, so start agak lambat. Saya nak cepat sikit. Supaya orang boleh sempat nak ambil video saya untuk revise dan exam ke dan sebagainya lah. Tak usaha sendiri ke. Okay, so you can see nombor 2 tadi sambung. Senaraikan 5 contoh sebatian dalam kehidupan harian anda. Senang je, karbon dioksida, water, air, macam-macam banyak makanan. Okay, dan kemudian bagaimanakah anda boleh mengasingkan sebatian? Tadi pun kejap kita belajar. Satu je teknik dia, banding campuran banyak sebab dia fizikal, kimia. Apa tadi? Elektro. Sambung. Okey, nombor 4, nyatakan perbezaan antara campuran sebatian. Atas tu dekat dia punya table, dia punya jadual tu boleh tengok ya. So you can baca balik. Kadang baca setengah student sekali dia dah ingat semua. Tak semua mesti sama. Ada yang baca 2 kali baru ingat. Ada yang 3 kali baru ingat. Ada yang 10 kali pun. Tapi setiap usaha tu Allah bagi pahala. Remember that? Cari ilmu. Bila kita cari ilmu, memang semua di keliling kita mendoakan kita, termasuk batu, kayu, semut semua. Tapi niat kita betul lah. Niat kalau kita buat kerana Allah, insya-Allah tu pahala. Okay, look at page 190. Dah habis dah bab ni rupanya. Ini cuma peta konsep ni. Tengok balik lah. Kalau tak faham mana-mana, patah balik dalam buku ni ke, patah balik kat video ke, then you try to understand. Once you understand, dia melekat. Taklah susah sangat. Nanti kemudian kita boleh aplikasikan dalam soalan-soalan ya, supaya awak lebih faham ya. Okey, kita habis bab 6. So we have how many chapter more to go? Bab 7 adalah komposisi udara tentang we have chapter 7. Saya tengok depan kejap sebab budget time. Kalau perlu cepat habis cepat yang ni, saya habis cepat. Kita ada 3 bab saja lagi. Dia agak panjang, tenaga dan optik ya. Udara pendek je. Jadual berskala pun pendek. Okay, so that means I can stop earlier. So Alhamdulillah. Okay, thank you for watching. And also please do the exercises. Kita dapati ada dalam muka surat mana? Muka surat 191 sampai 193. From the exercises, awak akan tahu awak faham ke tidak. And also dia akan lebih banyak melekat dalam otak supaya kita boleh gunakan ilmu tu later, tersimpan. Dan dia akan bila perlu nanti boleh guna balik ya. Okey, insya-Allah kita masuk bab 7 pada kelas yang akan datang. So please subscribe kalau belum subscribe. Thank you for watching. And also as usual, saya punya pesanan, jaga solat 5 kali sehari, tak ibu bapa selagi tak suruh pada maksiat, and hormati guru-guru, mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu. Hormati lebih tua, sayangi lebih muda. Don't forget to doakan untuk saudara-saudara kita di Gaza yang dah hari yang ke-30 ke 31, saya tak sure dah hari ni. Okey, dan mereka dah tak ada makanan, tak ada elektrik, tak ada air. Untuk satu orang 10 mil, sebab 50 mil, cuba tengok botol mineral 50 mil yang kecil tu, share 5 orang, tak ada air tu minum. Subhanallah. Entahlah, agak makanan zikrullah ya, Allah bagi dia orang kenyang. Allahu a'lam. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.